Ya, baik Sahih, Dewan Undangan Negeri Dun Sabah tidak akan dibubarkan walaupun pembubaran Parlimen dilaksana kerana masih mempunyai 3 tahun lagi sehingga penggal penuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan khabar angin yang menyatakan Dun Sabah akan dibubar sekiranya Perdana Menteri mengumumkan pembubaran Parlimen tahun ini adalah tidak benar. Jelas Datuk Haji G apa yang penting kerajaan negeri di bawah Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN yang mewakili rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini akan terus diperkukuh selaras Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Beliau juga mendedahkan gabungan tersebut telah bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU 15 pada bila-bila masa dengan semua parti komponen dalam GRS bersetuju menggunakan logo GRS. Datuk Haji G yang juga Presiden GRS berucap demikian dalam program jelajah GRS Parlimen Batu Sapi disandarkan. Sementara itu, pengerusi penyelaras program jelajah GRS Parlimen Batu Sapi merangkap Ketua Bahagian Bersatu Batu Sapi Hairul Firdaus Akbar Han berkata, melalui program turun padang ini, ia dapat memberi kefahaman kepada rakyat mengenai dasar-dasar yang dilaksana kerajaan. GRS ini wujudnya disebabkan untuk memastikan kestabilan politik dan seterusnya memajukan dan memakmurkan masyarakat kita. Kita semua di negeri Sabah ini memang dahagakan pembangunan, terutamanya anak-anak muda, peluang pekerjaan, perumahan, infrastruktur asas, sosioekonomi. Program jelajah GRS Parlimen Batu Sapi merupakan siri yang kelima selepas diadakan di Keningau, Kudat, Lahadatu dan Telupit. Jabatan Kebajikan Masyarakat siap siaga untuk membantu penduduk terjejas bencana banjir sepanjang monsun Timur Laut yang dijangka berterusan hingga Mac tahun depan. Kesiapsiagaan itu termasuklah penyediaan peralatan dan pelbagai kelengkapan bagi menghadapi bencana banjir di Depoh Utama Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berkata, turut diagihkan barangan keperluan dan bekalan makanan ke Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di daerah yang dikenal pasti berisiko banjir bagi memudahkan penyaluran bekalan makanan kepada penduduk terjejas dengan kadar segera. Dari sudut Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat yang mana Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah satu jabatan yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana. We have to work closely to face the bencana monsun Timur Laut and will be coordinated by all the district officer. Datuk Syahilmi menyatakan demikian di Papar bagi mengulas mengenai persiapan agensi di bawah kementeriannya bagi menghadapi monsun Timur Laut. Di Sabah terdapat beberapa daerah yang berisiko dilanda banjir, antaranya Beaufort, Penampang, Kota Belud, Pitas, Beluran dan Kota Marudu. Penganjuran program melibatkan pertubuhan belia mampu menjadi medium dalam mengasah bakat-bakat kepimpinan pada masa hadapan. Penglibatan mereka dalam menjayakan pelbagai program dapat membangunkan kemahiran kepimpinan yang berkesan selain meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan tanggungjawab sebagai pemimpin. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Angin berharap pertubuhan belia di negeri ini terlibat secara aktif dalam penganjuran sesuatu program yang bukan sahaja memperlihatkan keupayaan mereka malah memberi impak positif kepada masyarakat. Beliau menyatakan demikian dalam pertandingan tarik tali Solidariti Terbuka Tambunan Piala Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan 2022 di Tambunan. Mengenai pertandingan ini, katanya ia menjadi wadah dalam memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dan kesukanan tinggi dalam kalangan peserta. Program anjuran belia Kampung Karanaan Tambunan ini disertai 30 pasukan antaranya dari Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuala Lumpur serta negara Brunei Darussalam. Warga pendidik perlu terus memberi komitmen tinggi dalam melaksanakan tanggungjawab mendidik anak bangsa. Ini kerana mereka merupakan tunjang kepada kemanjadian pelajar. Adu Napas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berharap setiap pendidik dedikasi terhadap tugas yang diamanahkan sekaligus meningkatkan kecemerlangan pendidikan di negeri ini.
Selaku pemimpin yang ada di Tawau ini sentiasa mendukung dan menyokong usaha warga pendidik untuk melahirkan anak-anak bangsa kita dari segi kemenjadian murid supaya generasi muda yang ada pada hari ini dapat kita sandarkan harapan untuk terus memastikan negara dan negeri kita pada masa akan datang akan diwarisi oleh generasi-generasi yang berilmu. Datuk Nizam yang juga pembantu Menteri Kewangan berkata kepada pemberita dalam Majlis Apresiasi Kecemerlangan 2021 Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau di Dewan SJKC Sinhua Tawau. PPD Tawau menduduki tempat keempat daripada 24 PPD di seluruh Sabah. Ia hasil pencapaian cemerlang dalam bidang akademik dan kejayaan dalam bidang kurikulum di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Ya, masyarakat perlu mengubah persepsi terhadap pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET sebagai pengajian kelas kedua. Kerjasama semua pihak sama ada di peringkat sekolah maupun pemimpin setempat perlu memainkan peranan dalam memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bidang TVET. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata, usaha itu bagi menarik lebih ramai golongan belia menceburi bidang TVET selaras agenda kerajaan menghasilkan 35% tenaga kerja berkemahiran dalam bidang berkenaan menjelang 2030. Saya juga ingin menyarankan yang kedua bahawasanya semua masyarakat perlu mainkan peranan untuk mendukung agenda pendidikan teknikal dan juga pendidikan vokasional negara ini. Beliau memberitahu sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian dan Convocation Politeknik Sandakan Sabah kali ke-9 di Sandakan. Seramai 402 graduan daripada Jabatan Agroteknologi dan Bioindustri menerima Diploma Agroteknologi dan Diploma Aquakultur bagi sesi Jun dan Disember 2020 serta sesi 1 2021-2022. Turut disampaikan anugerah projek terbaik dan anugerah pengarah. Dari segi akademik, saya merupakan penerima anugerah Ketua Jabatan dari SEM 1 hingga 5. Serta ada lagi banyak pertandingan ataupun penglibatan yang saya ikutlah selama study. Saya merupakan wakil untuk projek inovasi yang berlangsung di PWTC KL di mana pencapaian pelajar politeknik sehingga mendapat Silver Youth Innovation Award. So dari situ memang boleh nampak bahawa the innovation in TVET kan regarding Industrial 4.0 is there. Sekarang saya sudah bekerja saya ambil diploma aquakultur and then saya bekerja di pun sama juga aquakultur punya juga, yaitu di QQ Jor, bagian udang punya juga. Keboleh pasaran graduan Politeknik Sandakan mencapai tahap 98.9% berdasarkan kajian pengesanan graduan bagi tahun ini. Warga guru yang mengalami penyakit kronik dan memerlukan kelengkapan makanan atau ubatan yang tidak termasuk dalam bantuan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ex gratia boleh membuat permohonan kepada Yayasan Guru Tun Husin On YGTHO. Permohonan tersebut boleh dipanjangkan melalui Jabatan Pendidikan Negeri. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Profesionalisme Dr. Ahmad Rafi C. Kasim menyatakan permohonan tersebut terbuka kepada semua guru yang memerlukan, termasuk guru kurang upaya. Salah satu fungsi kita adalah untuk membantu kebajikan guru-guru. Sebagai penjawat awam, guru-guru ada bantuan oleh kerajaan menerusi ex gratia. Tetapi ada juga aspek-aspek lain yang mereka memerlukan bantuan. Jadi Yayasan Guru Tun Husin On boleh membantu berdasarkan permohonan. Beliau ditemui RTM selepas melancarkan bengkel pembangunan kompetensi guru reka bentuk dan teknologi sains dan matematik di Kudat. YGTHO dahulunya dikenali sebagai kumpulan wang simpanan guru-guru adalah badan berkanun di bawah Kementerian Pendidikan bagi memberi bantuan dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme guru, menjaga kebajikan guru dan membantu pendidikan anak guru. Baik saudara, sekian dahulu paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Sahih di Angkasa Pura. Silakan Sahih.